Sekejap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan dan puan. Alright, saya buat saya makan sebentar. Okey, kepada tuan dan puan, sama ada menonton secara terus live semasa sesi video ini ataupun menonton rakaman semula ataupun siaran semula rebroadcast, saya ucapkan selamat datang, terima kasih kepada tuan dan puan. Jadi hari ini saya ambil lagi masa tambahan, ambil masa tambahan, insyaAllah sekitar 15 minit begitu. Ini adalah antara salah satu sesi untuk kita sampaikan beberapa maklumat, untuk kita bincangkan beberapa skop dalam hal-hal pengurusan perniagaan. Jadi pada hari ini saya sengaja ambil satu topik, yang khusus, iaitu tentang pengurusan bahagian kewangan. Antara salah satunya adalah proses pengurusan bank account, pengurusan bank account untuk bisnes kita. Jadi ada beberapa situasi di mana kita perlu membuka lebih daripada satu akaun bank. Tetapi bagaimanapun tuan dan puan, ia banyak bergantung kepada bagaimana kita mengurus bisnes kita itu, apakah model pengurusan yang kita adopt dalam perniagaan kita itu. Jadi ia adalah bergantung kepada rancangan tuan dan puan, tetapi apa yang perbincangan yang saya bawa ini ada objektif khususnya sekiranya tuan dan puan ada objektif yang sama mahu dicapai dalam perniagaan. Baik, pertama sekali tuan dan puan, asasnya adalah kita mesti buka bank account atas nama perniagaan kita. Jadi katalah kita buka satu lesen enterprise sekalipun, katalah ABC Business Services contoh, walaupun dengan lesen enterprise, buka satu akaun bank yang khusus atas nama ABC Business Services. Dia begitu. Katalah kalau tuan dan puan buka syarikat PLT dan Sdn Bhd, sudah tentulah memang akan ada akaun perniagaan yang dibuka di atas nama syarikat itu. Kalau tidak, macam mana tuan dan puan nak run perniagaan berkenaan. Tetapi biasanya kalau enterprise, ada usahawan yang masih lagi belum membuka akaun di bawah nama lesen enterprise-nya, tetapi menggunakan akaun peribadi. Jadi pertama sekali kita mesti ada satu akaun yang dibuka di bank atas nama lesen perniagaan kita tu. Jadi katalah kalau perniagaan kita itu dengan lesen enterprise, buka satu bank account di atas nama lesen enterprise, sama PLT atau Sdn Bhd, buka bank itu. Jadi situasinya begini, sekiranya kita mempunyai mempunyai bisnes, dia ada dua situasi. Sama ada bisnes itu jenis pelbagai, maksudnya kita ada banyak jenis bisnes. Mungkin kita ada satu bisnes berbentuk servis, satu lagi mungkin berbentuk trading, satu lagi mungkin berbentuk apa orang cakap runcit, yang berbentuk runcit. Jadi ada dua jenis. Sama ada tuan dan puan buka akaun lebih daripada satu untuk pelbagai jenis perniagaan yang berbeza, atau tuan dan puan buka beberapa akaun untuk premis bisnes yang berbeza. Jadi dia ada dua situasi yang biasa usahawan ataupun kita sebagai business owner ni kena susun dan fikirkan apakah penyusunan yang baik untuk perniagaan kita itu. Jadi tuan nampak ada dua situasi, bila kita kata kita fikir nak buka lebih daripada satu akaun ini, biasanya sama ada ia disebabkan oleh tuan dan puan ada beberapa jenis bisnes. Kedua, tuan dan puan ada beberapa premis bisnes. Jadi biasanya itu antara perkara yang tuan dan puan akan lihat sama ada keperluan untuk buka akaun lebih daripada satu. Tetapi ada juga situasi di mana apabila kita ada satu bisnes tetapi kita buka 2-3 akaun untuk mengasingkan pengurusan duit masuk, pengurusan duit keluar dan pengurusan duit yang kita kata kita nak jadikan reserve tu tadi. Jadi dia bergantung kepada macam mana tuan nak susun. Jadi saya bawa perbincangan ini untuk satu senario, beberapa senario, tapi saya ambil senario yang pertama. Katalah tuan ada satu jenis bisnes. Tuan ada satu jenis bisnes dan jualan tuan dan puan tu, katalah tuan dan puan satu jenis tu, maksudnya tuan dan puan ada, saya ambil contoh modal, ada satu kedai. Jadi tuan dan puan buat satu bisnes, kedai tu tuan jual barang. Jadi tiap-tiap bulan sale yang tuan dan puan ada itu sudah mencecah sekitar 80,000 hingga 100,000 sebulan. Jadi tuan dan puan, ada kalanya tuan dan puan, ramai usahawan ni memilih untuk buka satu akaun sahaja. Tetapi kalau untuk memperbaiki proses perakaunan, adalah baik sekiranya tuan dan puan ada 3 akaun bank.
Jadi yang pertama tuan dan puan boleh gunakan untuk semua duit yang masuk. Kemudian daripada duit yang masuk itu, akaun yang kedua digunakan untuk di mana duit-duit untuk pembayaran, untuk pembayaran lah, nak bayar supplier ke, nak beli barang ke, akaun yang kedua. Dan akaun yang ketiga adalah di mana digunakan untuk bahagian untuk reserve, mana-mana cash yang reserve tu tadi. Itu salah satu struktur macam mana tuan dan puan susunkan untuk satu syarikat, satu jenis bisnes, tetapi ada 3 akaun bank. Itu antara salah satu cara. Ada satu lagi pula, yang mana satu syarikat dia mungkin ada 3 cawangan. Jadi apa berlaku? Dia ada 3 akaun bank untuk duit masuk. Setiap satu cawangan ada 1 akaun bank. Dan kemudian dia ada 1 lagi akaun bank untuk duit keluar. Dan 1 lagi akaun untuk dia asingkan duit yang berbentuk reserve ataupun yang dia nak jadikan saving tu tadi. Jadi tuan dan puan, apabila tuan dan puan ingin memperbaiki proses pengurusan keuangan ini, sebaiknya ada pengasingan akaun bank. Jadi ada tujuannya iaitu untuk kontrol. Katalah tuan dan puan ada satu akaun bank yang memang masuk, memang untuk duit masuk. Jadi tuan dan puan boleh kontrol berapa sebenarnya duit yang boleh dipusingkan untuk operasi, dan selebihnya dimasukkan ke dalam satu lagi akaun bank yang mungkin tuan dan puan allocate untuk reserve tu tadi. Jadi tuan dan puan akan nampak duit tu. Dan kemudian sekiranya tuan dan puan satu tadi ada duit masuk tadi, diasingkan ada satu lagi akaun untuk pembayaran, disbursement account. Jadi tuan ada biasanya akan ada 3. Satu untuk yang duit masuk, satu lagi untuk yang duit keluar, dan yang ketiga untuk yang tuan dan puan nak save tadi tu, untuk reservekan tadi tu, Biasanya apa berlaku, akaun yang ketiga ini kita dah tahu surplus tiap-tiap bulan ataupun orang kata beberapa peratus keuntungan daripada setiap transaksi perniagaan itu bulanan ataupun harian akan dipindahkan ke akaun yang ketiga tu tadi. Jadi tuan dan puan akan kontrol, akan dapat kontrol wang tu. Jadi katalah dalam satu senario kita ada satu perniagaan jadi setiap bulan kita ada, contoh kita ada 5 cawangan. Setiap satu cawangan menjana sekitar RM20,000 sebulan. Jadi apa berlaku, tuan akan ada 5 cawangan bank. Kerana cawangan ni dia lokasi dia berbeza-beza. Contoh satu di Wangsa Maju, maka tuan dan puan buka satu bank, contohlah Maybank di Wangsa Maju. Kemudian cawangan yang kedua tuan dan puan ada di Kota Damansara contoh. Jadi buka satu akaun Maybank di Kota Damansara. Jadi cawangan ketiga mungkin tuan dan puan ada di Selayang. So buka satu Maybank di Selayang. Satu lagi mungkin tuan dan puan ada cawangan di Serdang. Jadi buka satu akaun bank yang berdekatan dengan cawangan di Serdang. Dan satu lagi mungkin tuan dan puan ada satu cawangan di Ceras. Jadi boleh buka satu akaun bank di Ceras. So ada 5 semuanya. Jadi kenapa biasanya usahawan nak buat macam ini? Kerana dia nak kawal dan dia nak tahu siapa cawangan mana sebenarnya performance dari segi financial performance-nya yang baik dan yang mana yang perlu dibaiki. Jadi dia ada 5. Jadi bila kita ada akaun bank yang berbeza untuk 5 cawangan, bermakna kita akan ada management account yang berbeza untuk 5 cawangan. Jadi setiap bulan kita akan ada consolidation of reports tadi. Kita konsolkan report ni semua. Jadi tuan dan puan janganlah buat, kena ada accountant yang buatkan untuk tuan dan puan. Jadi sekiranya tuan dan puan katalah dah menjana RM100,000 sebulan, RM120,000 sebulan, tuan dan puan sudah perlu ada seorang staff yang betul-betul menguruskan hal-hal keuangan dan juga sebahagian daripada fungsi finance tu tadi. Mungkin dia tak dapat nak urus sepenuhnya, tetapi sebahagian daripada fungsi finance dan sepenuhnya bahagian perakaunan sepatutnya staff tuan tu dah dapat buat. Kerana kalau sale sebulan mencecah 100 ke 120,000 setahun, tuan dan puan akan ada jualan sekitar 1.2 ke 1.3 juta begitu. Jadi kena lihat tuan dan puan, kena lihat macam mana pengurusan keuangan tuan dan puan itu dan proses-prosesnya perlu disusun. Jadi kalau tuan dan puan ada syarikat Sdn Bhd, ada syarikat PLT, duduklah bersama accountant dan susunkan rancangan tu tadi. Sekiranya tuan kata saya ada accountant apa semua ni tetapi mereka tak masuk dalam service on advisory, jadi tuan dan puan minta kepada mereka untuk advice tuan dan puan. Katalah accountant tak boleh buat, tuan dan puan carilah business advisor ataupun orang kata specific finance coach yang boleh bantu tuan dan puan dalam pengurusan untuk memperbaiki proses mengawal atur menyelia proses pengurusan keuangan dalam syarikat tuan dan puan. Jadi akhir sekali tuan dan puan yang decide lah apa yang tuan dan puan nak. Jadi saya bawa
bawakan satu senario semasa saya menjalankan perniagaan saya dari tahun 2008, perniagaan sendiri ni dari tahun 2008 sampai 2013 sebenarnya, memang saya mempunyai 5 cawangan bisnes. Jadi setiap satu tu ada akaun bank masing-masing. Maksudnya manager, the center manager dekat cawangan tu menguruskan ke semua transaksi keluar masuk. Dia yang bertanggungjawab untuk pastikan semua duit masuk, dia yang bertanggungjawab untuk pastikan duit tu, semua invoice tu dibayar. Dia manager kat situ. Jadi dia pastikan. Jadi setiap satu cawangan yang jauh-jauh, ada yang dekat Kedah masa tu. Jadi memang ada cawangan, ada manager di Kedah tu, kita memang buka satu cawangan Maybank dekat Sungai Petani masa tu. Dan beliau memastikan semua duit-duit tu masuk, semua tally lah perbelanjaan apa semua yang menggunakan tunai, cash di cawangan tersebut. Jadi kita buka satu akaun bank berasingan untuk setiap cawangan supaya pengurus cawangan itu dapat bertanggungjawab dengan lebih baik. Janganlah buka bank jauh-jauh, yang dekat dengan business premise kita tu tadi. Jadi setiap bulan semua manager, katalah kita ada 3 ke 5 branches tu, semua pengurus cawangan perlu memastikan wang tu akan masuk dalam akaun bank masing-masing. Tetapi kita ada satu lagi akaun utama. Kita ada 5 akaun untuk outlet, kita ada satu akaun utama untuk centralized management. Kita panggil centralized management. Kita dah ada syarikat, kita ada satu centralized management. Dekat situ kita memang ada bahagian yang menguruskan finance and account, tetapi di peringkat cawangan dia cuma ada pengurusan tunai saja, dia ada bookkeeping saja, dia ada cash book management saja. Tetapi di peringkat centralized kita ada memang seorang pegawai keuangan dan juga account yang menguruskan secara sentral. Jadi tiap-tiap bulan di HQ kita akan dapat akses kepada 5 cawangan account bank tu tadi, dan setiap hujung bulan kita akan buat consolidation. Laporan dia orang ni semua kita konsolkan sebagai satu keseluruhan pendapatan dan perbelanjaan syarikat. Jadi antara tujuannya adalah apabila kita lihat secara sentral tuan dan puan, kita tahu mana cawangan sebenarnya yang betul-betul menjana keuntungan. Jadi setiap satu cawangan ada management account sendiri, bermakna dia ada cash flow dia ada P&L dia, dan dia ada balance sheet masing-masing. Jadi setiap bulan sebenarnya kita akan ada report tu, tetapi kita akan review biasanya setiap 3 bulan sekali performance setiap cawangan. Jadi mana-mana cawangan yang menunjukkan orang kata penambahbaikan ataupun improvement ataupun profit yang sustain, berkekalan begitu, biasanya kita boleh nilai performance dan kita boleh beri benefit tambahan kepada tim tu, kepada kumpulan pengurusan tu. Mungkin kita tambah facility. Contoh katalah cawangan tu walaupun student dia sedikit, contoh kalau kita kata kita mengurus pusat pendidikan, katalah ada cawangan tu student dia sedikit tetapi profit dia sebenarnya banyak. Ada cawangan tu studentnya banyak dan penuh tetapi profit dia kecil. Jadi itu adalah perkara-perkara yang kita perlu lihat, bagaimana kita nak bantu cawangan-cawangan ini menguruskan ataupun orang kata berjalan secara optimum. Jadi kalau tuan nampak ada 5 kedai, ada 3 kedai pun boleh lakukan perkara yang sama. Jadi kena semak yang mana satu kedai sebenarnya yang sangat produktif, yang mana yang kurang yang perlu kita bantu. Dan apa perkara-perkara yang kita boleh buat untuk beri tambahan benefit, untuk orang kata reward kepada tim yang patut. Kita tak reward semua secara general, tetapi kita reward secara spesifik. Kita adalah reward yang general, semua orang memang dapat, tetapi kita ada reward yang spesifik ke atas performance setiap cawangan. Itu kenapa kita perlu ada akaun yang berbeza untuk setiap cawangan, dan kita ada laporan yang berasingan untuk setiap cawangan. Jadi kita kena ada tiap-tiap bulan supaya kita boleh buat review dan compare daripada bulan ke bulan. Jadi ini membolehkan tuan dan puan, bisnes kita itu diurus dengan sistem yang bertambah baik dari masa ke semasa, dari bulan ke bulan. Jadi kalau tuan dan puan tanya kenapa perlu ada buka akaun banyak, satu akaun pun tak dapat nak urus. Kalau tuan ada fikiran macam itu, bermakna perlu dapatkan lagi kefahaman mengapa sebenarnya kita perlu ada beberapa akaun yang berbeza. Okey, dalam pengalaman saya semasa sepanjang mengurus perniagaan sendiri itu, memang ada 5 cawangan dan 5 akaun bisnes. Dan pada masa yang sama ada 3 akaun lain di peringkat sentral. Satu adalah di mana nak menguruskan ke semua duit-duit yang orang cakap keluar.
kita panggil disbursement account tu tadi. Jadi setiap semua cawangan itu kita akan ada satu allocation untuk dia spesifik, dia punya cost tiap-tiap bulan kita dah tahu berapa. Kita dah tahu dah. Jadi memang amount tu kita akan ambil tiap-tiap bulan, dia ambil dan dimasuk ke dalam satu account ini untuk disbursement. Maksudnya duit itu yang digunakan untuk buat pembayaran yang tetaplah, contohnya sewa, gaji, bil-bil. Kita dah ada forecast bajet kita tu tadi, kita akan ambil amount tu masuk ke dalam account untuk disburse sahaja. Kemudian kita ada lagi satu account tuan dan puan yang memang untuk semua transaksi yang secara kredit. Maksudnya pada waktu itu kami ada banyak apa orang kata, ada banyak cawangan kedai ni, jadi kita ada terminal credit card. Jadi terminal credit card itu ada bank yang khusus dekat semua cawangan tu memang ada satu bank khusus. Jadi kita buka satu akaun khas untuk transaksi credit card sahaja. Pada waktu itu adalah keputusan saya, sebab saya yang mengetuai syarikat saya sendiri, itu keputusan saya. Jadi mungkin tuan dan puan ada keputusan yang berbeza. Jadi itu akaun yang kedua. Akaun yang ketiga adalah untuk saving tu tadi. Saving ni maksudnya sebahagian daripada wang daripada setiap cawangan itu ada peratusan yang dimasukkan dalam satu akaun untuk tujuan dia bukanlah saving lagi, dipanggil cash reserve. Dipanggil sebagai cash reserve. Tapi sebenarnya cash reserve saya tadi ialah di akaun yang berbentuk credit card tadi. Tetapi ada dua, maksudnya ada dua yang tidak terlibat dengan operasi bulan-bulan. Dia hanya akan keluar duit tu apabila dibajetkan untuk keluar. Contoh quarterly expenses, yang itu akan keluar daripada akaun lain. Tetapi yang bulan-bulan untuk gaji, untuk sewa, api air, supplier apa semua memang ada di akaun satu lagi tadi, iaitu akaun disbursement. Jadi kita dapat kontrol yang itu tuan dan puan. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita perbaiki proses pengurusan perniagaan kita. Jadi untuk itu tuan dan puan boleh lihat semula bagaimana tuan dan puan nak susun akaun untuk bisnes tuan dan puan. Saya ada juga satu klien dia menyusun akaun bank dia mengikut duit yang masuk tu. Contoh, dia ada satu akaun yang untuk cash transaction. Bisnes dia tak ada banyak cawangan, satu sahaja, tapi dia ada satu akaun untuk cash transaction. Maksudnya cash tu bayaran tunai, orang datang ke kedai itu walk in. Satu lagi adalah bayaran yang berbentuk online, credit card, debit card. Dia memang akan ada buat satu akaun khas untuk pembayaran yang itu. Dan ketiga, satu lagi memang dia buat tu satu untuk simpan dia punya profit tu, iaitu untuk cash reserve tu tadi. Jadi dia memang ada 3 akaun. Jadi bagaimana dia nak uruskan untuk duit keluar apa semua tadi, itu dia susunkan, beliau menyusunkannya daripada akaun pembayaran online tadi dijadikan sebagai akaun disbursement. Jadi tujuan dia beritahu, bila saya tanya, dia tak ada betul atau salah, tetapi dia mesti ada satu justification. Jadi apabila saya tanya, kerana dia kata saya nak track duit cash puan, saya nak tahu duit cash ni betul-betul. Jadi akaun cash ni saya asingkan. Akaun yang online dengan credit card, debit card ni saya tak ada masalah kerana duit tu terus. Maksudnya antara bank ke bank. Dia tak ada melibatkan tangan manusia. Tetapi dia nak kontrol yang proses ataupun duit-duit yang masuk secara tunai itu dalam satu bank. Jadi dia betul-betul kontrol. Dia tak akan miss. Dia kata ini semua yang cash. Maksudnya yang walk in, cash by hand ni tadi, dia nak kontrol perjalanan keuangan itu supaya tak ada simple lah tuan dan puan, tak ada kesilapan yang berlaku, ataupun kalau ada kesilapan dia dapat track kat mana berlaku, pada siapa. Maksudnya semasa siapa transaksi itu berlaku yang menyebabkan ada kesilapan. Dia nak track macam itu. Jadi itu antara satu lagi jenis yang memang ada setengah usahawan susun macam itu. Dia nak track sumber duit tu. Kalau yang online masuk akaun ni, yang cash by hand dia masuk akaun ni, yang satu lagi memang dia susunkan untuk dia punya cash reserve tu tadi. Jadi ada beberapa cara. Yang paling bagus tuan dan puan mesti ada sekurang-kurangnya 2 akaun bank yang berbeza. Maksudnya satu duit masuk keluar urus dari satu akaun, dan satu lagi adalah duit di mana tuan simpankan profit tu sebagai cash reserve tu tadi. Dia masih kira reserve lah, sebab dia bukannya saving yang sebenar. Kerana dia ni diperlukan untuk duit pusingan operasi bulan-bulan. Kalau duit saving yang sebenar tu, kita sepatutnya ada akaun lain yang sebenarnya duit tu tak diperlukan untuk operasi, tetapi memang untuk saving. Cash reserve ni diperlukan untuk operasi rolling tu tadi. Bahasa biasa kita guna, nak rolling duit tu lah, nak pusing duit tu lah. Itu yang dimaksudkan. Jadi secara umumnya tuan dan puan, macam mana kita nak urus jenis-jenis akaun
akaun ataupun berapa akaun untuk bisnes kita tu adalah terpulang kepada kita yang tetapkan. Tetapi ada satu yang kata yang lazim ya, yang standard secara lazimnya biasanya dia akan ada tiga bank account. Kalau dua lah tetapi dia lebih daripada satu, dia tak boleh satu saja kerana kalau tuan dan puan ada banyak cawangan, semua tuan dan puan tuan dan puan akan ada isu sikit nak track. Duit ni daripada cawangan mana? Duit ni daripada sale yang mana? Duit ni daripada orang kata bayarannya daripada cawangan manager yang mana, susah nak trace. Jadi akibatnya kita pukul rata. Akibatnya kita tak tahu yang mana satu sebenarnya yang profitable. Kalau kita ada banyak cawangan kita tak tahu yang mana satu profitable, kita tak tahu yang mana satu loss. Kita tahu tapi kita jadi buat tak tahu sebab kita tak nampak laporan tu, tak nampak nombor tu. Tapi kalau kita sediakan betul-betul, kita nampak nombor tu, insya-Allah kita akan lebih orang kata berlaku adil. Kita dapat berlaku adil kepada tim kita. Kepada tim kita tu. Katalah kita ada 3 cawangan. Kita berlaku adil kepada cawangan yang betul-betul produktif. Kadang-kadang sale je banyak. Tetapi kos tinggi. Ada setengah tu sale kecil tapi kos dia lagi kecil. Jadi dia punya profit tu, GP dia sebenarnya besar. Jadi itulah yang saya maksudkan tuan dan puan, apabila kita asingkan akaun kita tu, kita dapat track, kita dapat control dengan lebih baik. Jadi kita dapat assess, kita dapat beri reward, kita dapat beri benefit secara adil. Secara adil kepada tim dalam syarikat kita tu. Jadi tuan dan puan, alhamdulillah saya harap perkongsian setakat yang hari ini dapat memberi sedikit input kepada tuan dan puan. Jadi tuan dan puan boleh terus follow beberapa video di page ni. Di page ini kerana saya akan adakan lagi beberapa topik perbincangan. Saya ucapkan terima kasih yang sempat masuk tadi. Terima kasih Cik Nafiza dan Tuan Azrul yang sempat masuk ni tadi. Apa-apa pun saya ucapkan selamat majaya dalam apa sahaja bisnes dan pengurusan yang tuan dan puan buat. Marilah kita sama-sama fokus kepada business improvement supaya kita dapat memperbaiki semua proses dan hasil daripada perniagaan yang kita jalankan. Jangan itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.